Assalamualaikum dan hai semua. Dekat acara Apple Wonderlust kan, Apple katakan iPhone 15 hadir dengan rekaan baru sepenuhnya. Tapi bila tengok secara kasar kan, macam tak banyak perubahan besar pun. Masih ada sisi rata, dua bongkol kamera, cuma warna je beza sikit. Harga iPhone 15 sekarang dah mahal, dijual bermula RM4,399. Manakala iPhone 15 pula dari RM4,899. Makin lama makin mahal siri iPhone 15 ni. Tapi betul ke tak banyak perubahan pada model iPhone 15 ni? Ini saya nak kongsikan apa perubahan baru yang dibawa oleh Apple untuk iPhone 15 Plus kali ini dan pendapat saya tentangnya setelah hampir 2 minggu menggunakannya. Okey, pada bahagian luaran kan, rekaan iPhone 15 Plus ni sangat mirip dengan model iPhone 14 sebelum ni. Boleh kata macam tak ada perubahan langsung. Bingkai sisi dia masih rata dengan menggunakan bahan aluminium. Walaupun sama, sebenarnya ada perbezaan dekat bahagian bucu bingkai. Sekarang ia lagi selesa dipegang sebab bucunya sedikit melengkung, jadikan ia tak tajam macam iPhone 14 sebelum ni. Badan iPhone 15 Plus ni juga terasa agak ringan untuk saiz dia besar berbanding iPhone 14 Plus. Beza ringan dalam 3 gram. Tapi model terbaru ni memang terasa lagi ringan. Mungkin sebab pengagihan berat dekat iPhone 15 Plus ni dah lebih baik ataupun lebih seimbang. Selain itu kan, kemasan kaca panel belakang ni pun baru. Sekarang guna kaca jenis matte dengan warna dia ditanam terus ke dalam panel. Tak macam model dulu yang panel belakang dia ditutupi dengan kaca berkilat dan tinggalkan banyak kesan cap jari. Kemasan baru ni juga jadikan panel belakang ni langsung tak kutip cap jari dan berikan rupa yang premium untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus. Sejak siri iPhone level lagi kan, Apple hanya simpan penggunaan kaca matte pada model Pro je. Jadi untuk model kali ni, rupa premium tak terhad pada model Pro je. Cumanya kaca matte ni buatkan iPhone 15 Plus ni rasa lagi licin dan senang tergelincir di tangan berbanding kaca Lucina dekat iPhone 14 sebelum ni. Jadi walaupun panel belakang sekarang lebih cantik dan sedap dipegang, masih lagi baloi untuk pakaikan casing bagi elakkannya daripada terjatuh. Warnanya agak cantik dengan warna pink cair pada keseluruhan panel belakang, tapi pink yang lebih pekat dekat ruang modul kamera. Besar ruang modul kamera juga masih sama dengan model terdahulu yang mana taklah terlalu menonjol keluar. Casing dulu pun masih muat, tapi tak bagi padanan sempurna dan akan longgar sikit sebab bingkai sisi dia dah beza. iPhone 15 Plus ni masih gunakan butang slider untuk vibrate dan tak ada butang action baru macam dekat iPhone 15 Pro. Ia juga masih ada tahap kekalisan air dan debu IP68. Jadi bukan satu masalah kalau terkena air sekalipun. Okey, kemas kini terbesar iPhone 15 kali ni pasti dekat penggunaan port USB-C. Ini kali pertama Apple gunakan port USB-C di iPhone setelah sekian lama gunakan port Lightning. Jadi lagi mudah untuk anda kongsi satu kabel dengan peranti lain macam MacBook, iPad ataupun dengan mana-mana telefon Android. Kalau anda terlupa nak bawa kabel masa pergi jalan, boleh je guna kabel telefon Android kawan anda. Di samping itu kan, port USB sini juga membuka ruang untuk iPhone disambungkan kepada pelbagai aksesori lain. Ia menyokong output paparan sehingga resolusi 4K 60Hz. Jadi anda boleh sambungkannya untuk main game dan tengok filem pada paparan lagi besar lah. Satu benda yang menarik adalah lubang port USB-C dekat iPhone 15 Plus ni ada sama warna dengan badannya. Telefon lain semua warna hitam kan? Macam contoh untuk iPhone 15 Plus berwarna pink ni, port dia juga ada warna pink yang sama. Jadi agak menarik sebab Apple berikan perincian kecil pada port USB-C yang baru ni. Tapi agak mengejutkan yang ia hanya gunakan USB-C jenis 2.0 dan bukannya 3.0 seperti model Pro untuk peralihan data yang lagi pantas. Tapi saya pasti ia sudah mencukupi untuk kebanyakan orang yang hanya akan gunakan untuk mengecas. Lagipun untuk peralihan data, ia boleh menyokong sehingga 480 megapiksel yang mana pada saya sudah cukup pantas. Okey, dari depan kan, semua iPhone 15 kini nampak sama sebab semuanya menggunakan Dynamic Island. Ini merupakan naik taraf besar dari notch yang digunakan sebelum ni dan juga menandakan tiada lagi iPhone dengan notch akan datang. Dengannya, iPhone 15 Plus ni boleh paparkan pelbagai maklumat terus dekat dahi skrin serta berintegrasi dengan banyak aplikasi macam Grab, Spotify, panggilan dan banyak lagi lah. Kalau dilihat dengan teliti, iPhone 15 Plus ni ada bezel yang tebal sikit berbanding iPhone 14 Pro dan Pro Max. Walaupun tak beri masalah masa guna, pasti lebih cantik kan kalau bezelnya lebih nipis. Paparannya dapat hasilkan warna dengan tepat dan cantik serta image pun nampak tajam yang mana perkara biasalah untuk paparan Apple. Tahap kecerahannya pun sangat cerah, tiada masalah kalau nak guna bawah cahaya matahari sebab kecerahan puncak panel ni mampu sampai sehingga 2000 nits, sama macam model Pro yang mahal.
Tapi satu perkara yang saya tak boleh terima, paparan dia masih gunakan panel 60Hz yang terasa sangat ketinggalan zaman pada tahun 2023. Terutama untuk harganya yang lebih RM4,000, hampir ke RM5,000 ni. Ini telefon paling mahal dengan paparan 60Hz. Saya faham mungkin Apple mahu bezakan promotion 120Hz ni untuk model Pro je. Tapi sekurang-kurangnya bagi paparan 90Hz pun dah cukup bagus. Bukan tu je, iPhone 15 Plus ni juga tak ada ciri always on display AOD seperti yang model Pro ada. Namun dengan iOS 17 terbaru, paparan iPhone 15 Plus ni boleh ditukar kepada paparan sentiasa hidup dengan mode standby. Apabila cas iPhone secara melintang, dia boleh tunjuk waktu, kalender ataupun galeri gambar. Tapi kan, hairan mengapa Apple tak bagikan saja fungsi AOD ni tanpa mengecas. Yelah, fungsi dah ada tapi dimatikan pada waktu lain. Untuk barisan iPhone 15 kali ni, kameranya dah dinaik taraf dengan kamera utama 48MP. Satu peningkatan besar berbanding 12MP pada model sebelum ni. Model 15 Plus ni juga masih tidak memiliki kamera telefoto tapi mengekalkan penggunaan kamera ultra lebar 12MP. Walaupun kiraan piksel utamanya dah 48MP, ianya taklah sama dan sebagus seperti kamera iPhone 14 Pro dan 15 Pro. Ini kerana saiz sensor iPhone 15 ni lagi kecil dan gunakan lensa dengan jarak fokal 26mm berbanding 24mm di Pro. Kamera utama ni menangkap pada resolusi 24MP secara default menggunakan piksel binding dari sensor 48MP. Nak tangkap gambar resolusi penuh 48MP pun boleh. Gambar resolusi penuh ni dah tentu akan ada perincian lebih baik. Tapi taklah terlalu beza. Jadi lebih baik gunakan saja 24MP untuk lagi jimat ruang. Hasil dari kamera utama berikan warna yang cantik dan pekat, dekat dengan dunia sebenar. Imej juga tajam serta ada kesan HDR yang tambah baik highlight dekat imej. Selain itu, tahap dynamic range juga cukup bagus. Masih nampak butiran dekat kawasan gelap dan cerah. Jadi di sini saya akan kongsikan sampel gambar dari iPhone 15 Plus. Okey, untuk gambar malam, seperti yang dijangka dari sebuah iPhone, ia dapat memproses imej dengan baik dalam persekitaran malam dan mampu untuk mengekalkan perincian imej malah dekat daun-daun di kawasan gelap juga masih kelihatan jelas. Tapi dalam persekitaran yang banyak lampu, ia akan ada kesan silau melampau. Tapi selain daripada itu, gambar malam dekat iPhone 15 Plus ni memang cantik. Untuk kamera ultralebar 12MP pula, tangkapan darinya berikan hasil cukup memuaskan. Warna cantik seperti kamera utama, cuma kualitinya taklah sebaik macam kamera utama. Dan kekurangannya lagi, ia tak ada autofocus. Disebabkan kamera utamanya ada piksel yang lagi besar, iPhone 15 Plus ni mampu untuk zoom 2 kali tanpa hilang sebarang butiran walaupun tak ada kamera telefoto. Ia dicapai guna presian dengan mengcrop sebahagian daripada gambar. Jadikan gambar yang zoom 2 kali kepada resolusi 12MP. Zoom ni masih zoom digital dan bukannya zoom optical. Tapi boleh dikatakan lossless lah sebab kualiti yang gambar zoom ni ada bagus seakan zoom optical. Ini juga termasuk untuk gambar portrait di mana subjek boleh kelihatan lebih dekat tanpa perlu menggerakkan kamera tu ke depan. Hasil dari gambar portrait juga berikan kesan bokeh sangat baik. Masih dapat asingkan subjek dari latar termasuk untuk helaian rambut halus. Tapi apa yang baru adalah sistem kamera ni mampu untuk tangkap gambar portrait tanpa mengubah kepada mode portrait. Kalau maklumat depth gambar tangkap kan, gambar biasa boleh diubah kepada portrait. Lagi menarik kan, semasa tak gambar, fokus subjek boleh diubah dengan menekan pada ikon F di bawah kiri yang menunjukkan macam mana rupa gambar portrait pada subjek. Nak ubah fokus subjek selepas gambar ditangkap boleh. Dan boleh juga kalau nak tambah atau kurangkan kesan bokeh dengan melaraskan aperture. Kelebihan ini agak mudahkan untuk pengguna tangkap gambar tanpa fikir untuk mengubah mode terlebih dahulu. Kualiti kamera depan 12MP turut berikan hasil yang sangat baik. Gambar selfie nampak tajam dan jelas serta warna kulit kelihatan natural. Keupayaan ubah imej kepada portrait selepas gambar ditangkap juga tersedia untuk kamera depan. Jadi anda ada flexibility untuk edit semula gambar selfie anda jika perlu. Walau bagaimanapun, ada satu masalah besar dan ramai komplain pasal kamera iPhone 15 Plus ni sebab ada isu gambar dipotong. Macam contoh kan, lepas gambar diambil, gambar tu akan mengecil, tinggalkan ruang hitam dekat bahagian bawah dan kanan imej. Isu ini tak terjadi dekat saya seakan saya gunakannya untuk ambil kemanjangan sampel gambar menggunakan nisbah 4:3 dan nisbah 16:9. Tapi rakan sekerja kami dekat Soi Cincau, John, ada alaminya lepas lakukan beberapa tangkapan gambar gunakan nisbah 1:1 atau 16:9. Isu gambar dipotong ni juga tak konsisten sebab tak berlaku setiap masa dan lebih cenderung untuk jadi pada model iPhone 15 Pro dan Pro Max berbanding iPhone 15 Plus ni. Puncanya masih belum dikenal pasti dan di laman sokongan Apple sendiri tak nyatakan kenapa ini berlaku.
Okey, untuk video pula, keupayaan merakam iPhone 15 Plus ni masih sama macam model sebelum ni. Ia berupaya untuk merakam sehingga 4K 60fps, tapi apa yang baru adalah ia kini boleh menzoom dari 1 kali ke 2 kali dengan lancar. Tapi jika peralihan melibatkan kamera ultra lebar 0.5, pergerakannya tidak selancar peralihan antara 1 kali dan 2 kali. Dalam pada itu, iPhone 15 Plus ni juga lengkap dengan ciri Action Mode untuk rakaman ultra stabil. Bila guna mode ni kan, video ternyata lagi stabil untuk rakaman ketika berlari. Tapi resolusi darinya tak setinggi yang ditawar dekat mode biasa sebab ia terhad untuk rakaman pada resolusi 2.8K 30fps dan direkod menerusi kamera ultra lebar. Rakaman gunakan mode biasa pun sudah cukup stabil untuk kebanyakan situasi. Malah ada quality image yang lebih baik. Sementara itu, mode cinematic pun masih ada dan ia boleh merakam sampai resolusi 4K 30fps. Dan seperti mode portrait, fokusnya juga boleh diubah setelah video direkam. Apple gunakan chip iPhone 14 Pro untuk barisan iPhone 15 tahun ni, iaitu chip Apple A16 Bionic. Chip ni memang kita dah tahu ada prestasi bagus, boleh jangka ada prestasi Pro tahun lepas. Setakat penggunaan saya, ia mampu jalankan segala perkara dengan lancar. Tak kira lah untuk main game atau menjalankan pelbagai aplikasi serentak. Jadi tak ada perkara yang dikorbankan terhadap prestasi. Pun begitu, ia tak ada fungsi ray tracing seperti yang terdapat dekat chip terbaru Apple A17 Pro. Tapi untuk gunaan gaming ataupun melakukan tugas berat, A16 Bionic ni masih relevan untuk kebanyakan penggunaan. Untuk gambaran yang lebih jelas, di sini saya akan kongsikan ujian penanda aras yang diperoleh iPhone 15 Plus ni dekat Geekbench 6, 3D Mark Wildlife, Extreme dan juga AnTuTu. Kita boleh lihat markah yang diperoleh iPhone 15 Plus ni tak jauh beza seperti apa yang iPhone 14 Pro peroleh. Jadi ia masih sebuah chip yang bagus dan mungkin masih bagus lagi dalam 5 tahun lagi akan datang. Bercakap pasal bateri, model Plus memang ramai tahulah yang ia ada jangka hayat bateri bagus. Sebab saiz yang besar dapat muatkan kapasiti bateri yang lebih. Ini tak terkecuali untuk iPhone 15 Plus sebab jangka hayat bateri iPhone 15 Plus ni juga sangat bagus. Saya dapat gunakannya bukan je hingga akhir hari tanpa masalah. Malah boleh bertahan untuk hari kedua. Untuk penggunaan biasa macam melayari Twitter, Instagram, stream YouTube dan main beberapa game. Ketahanan bateri ni mungkin disumbang oleh skrinnya yang terhad hanya pada 60Hz je. Tambah pula, pengecasan pada iPhone 15 Plus ni turut ada fungsi baru dengan pengecasan boleh dihadkan sampai 80% je untuk lebih jaga kesihatan bateri. Selepas 80%, cas akan dihentikan. Ini tak macam tetapan optimized charging yang hanya akan lambatkan pengecasan bila capai 80%. Secara keseluruhan, saya agak suka dengan iPhone 15 Plus ni sebab ada banyak naik taraf berbanding model sebelum ni. Antaranya ia ada bingkai yang sedap dipegang dengan tekstur panel belakang baru, badan ringan, ada dynamic island serta menggunakan port USB-C yang universal. Bahagian kameranya pun ada peningkatan besar serta mampu untuk tangkap gambar portrait secara automatik. Walaupun tak ada kamera telefoto, kamera dengan resolusi besarnya cukup untuk menangkap gambar jauh 2 kali dengan kualiti optikal. Kehilangan fungsi AOD saya rasa bukan satu masalah untuk orang ramai, tapi masalah besar adalah ia masih gunakan skrin 60Hz. Mungkin ada di kalangan anda yang tak kisah, tapi skrin 120Hz pastinya dapat berikan pengalaman penggunaan yang lagi baik. Kalau nak banding dengan iPhone 14 Pro Max yang harga kini dah lebih kurang sama macam iPhone 15 Plus ni, saya rasa iPhone 14 Pro Max masih pilihan lebih baik dan berbaloi sebab ia ada skrin lagi baik, fungsi kamera lebih banyak serta hayat bateri pun lebih bagus. Jadi saya rasa iPhone 15 Plus ni sesuai bagi mereka yang masih gunakan iPhone 13 dan 14 biasa dan mahu beralih kepada penggunaan Dynamic Island dan port USB-C. Sebab kalau anda pernah guna model Pro yang ada promotion, pasti anda akan kecewa dengan skrin. Anda semua macam mana? Rasa nak beli tak iPhone 15 Plus ni? Tinggalkan pendapat anda dekat ruangan komen. Kalau anda sukakan review ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soshinchan PM. Follow kami juga di Facebook, X atau Twitter, Instagram dan TikTok. Semoga berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!